Okey, seterusnya kita masuk kepada amali kita. So ini lab sheet untuk practical work tu. Okey, yang pertama sekali objektif lah. So, objektif dia adalah yang pertama, identify the logical sensor and actuator specification. So kamu kena tentukan apa dia komponen untuk logical sensor dan juga logical actuators. So kamu kena isikanlah nanti dalam bahagian result lah. Kemudian yang kedua, construct hardwire or conventional control circuit using logical sensor and actuator. Yang ini kita akan buat pemasangan ataupun buat pendawaian lah. Pemasangan dan pendawaian untuk sistem elektropneumatik. Okay. Okay, yang ketiga, apply and perform troubleshooting in proper wiring connection. Ini sekiranya ada masalah, so kita boleh troubleshoot lah mana sambungan-sambungan yang kita ataupun yang salah lah, sambungan yang salah. So kena troubleshoot. Okay. So untuk bahagian equipment, okay, kita akan gunakan transducer trainer, electropneumatic trainer, air compressor dan juga connecting tube. Yang ini semua bahagian electropneumatic lah. Cuma yang pertama tu adalah trainer. Trainer ni kita gunakan untuk kita pasang counter dan juga sensor lah, sensor dan juga counter. Okey, lihat pada prosedur kita ada dua task. Yang task yang pertama, application of proximity sensor in counter circuit. So dalam lab sheet ni diberi data counter, yang mana data counter ni dia punya input kita gunakan proximity sensor. So ini dia punya data lah. Kamu tengok kat sini. Okey, proximity sensor ni yang kamu dah belajar, dia ada 3 sambungan lah. Yang pertama dia ada sambungan positif, bekalan kuasa positif, 4 VDC. Kemudian sambungan negatif, negatif. Kemudian satu lagi sambungan data, data dia akan sambung pada counter. Saya akan tunjukkan counter dia. Okey. Kemudian so untuk counter ni dia ada dua bahagian, macam relay juga, dia ada bahagian coil lah, bahagian coil counter kat sini. Kemudian dia ada dia punya contact dia, contact counter. So fungsi dia bila counter nanti kita dah kita akan setkan dia punya set value lah, set value 10 ni. Bila counter ni dia dah counting cukup 10, so dia akan onkan counter ni, kemudian dia akan onkan output dia. Ni ada prosedur, kamu boleh baca, boleh fahamkan. So nanti akan refer kepada appendix. Di belakang sana ada appendix. Appendix ni adalah cara kita nak memasang counter dan juga counter lah, kita kena set up counter. Sebelum kita gunakan counter tu kita kena set up dan juga kita kena setkan set value dia. Okey, untuk task yang kedua, application of push button, limit switch, solenoid valve and cylinder. Ini kita tengok apakah fungsi-fungsi komponen yang terdapat pada sistem elektropneumatik. Kita akan gunakan solenoid valve. Solenoid valve jenis single pilot 3-2-way solenoid valve. 3-2-way. 3-2-way ni maksudnya 3-way, 3 laluan lah, 3 liang. Yang pada kotak ni dia ada 3 liang. Ini 1, 2, yang atas 1, 3. So ni 3-2-way solenoid valve. Kemudian kita gunakan single acting cylinder lah. So dah ada single acting, maksudnya ada satu port saja masuk pada silinder. Untuk kita tolak silinder ataupun tolak piston keluar. Kemudian bila tiada bekalan, piston akan tolak ke dalam dengan bantuan return spring lah. Kemudian kita ada gunakan limit switch. Limit switch ni nanti kamu akan tengoklah apa fungsi dia. Itu tadi bahagian litar pneumatik. Yang ni bahagian litar elektrik. So kita ada 2 litar. Yang pertama kita kena pasang litar yang ni lah, kawalan menggunakan push button untuk
start button dan juga stop button. Kemudian kita ada macam biasa kita ada holding contact. So ini kita tengok sama jugalah macam litar elektrik biasa sebagai kita gunakan push button ni memuteri kontak. So kita kena gunakan holding contact untuk kita hold push button walaupun push button kita dah release kita dah offkan dia. Okey, ini untuk litar pertama. Litar kedua, apa beza kat sini? Kita tengok bahagian PB2 dan juga LS1 ni. Yang ini kita gunakan stop button. Yang ini kita gunakan limit switch. Kita gantikan stop button tadi dengan limit switch. That means kawalan untuk stop button ni kita gunakan limit switch secara automatik lah. Nanti bila piston keluar ni dia akan touch pada atau dia akan sentuh pada limit switch. So limit switch akan jadi normally open, akan terbuka. So dia akan automatic off lah. Sama fungsi macam push button stop tadi. Cuma bezanya limit switch automatic, push button kita gunakan secara manual. Sorry ada 3 task sebenarnya. Task yang ketiga sama juga, cuma kita menggunakan solenoid valve dan juga silinder yang berbeza lah daripada task 2. So untuk yang task 3 ni kita gunakan 5 two-way double solenoid valve, double. Jadi 2 solenoid lah, solenoid A dengan solenoid B. So dia 5 two ni 5 laluan lah, 5 liang. Way tu 2 kedudukan, 2 kotak ni. Sorry, ada punya position, position ni 2 kotak. Ada 2 position lah. Kemudian kita ada gunakan 2 limit switch. 2 limit switch ni tujuannya untuk kita kontrol secara automatik lah. Kita kontrol piston ni keluar masuk secara automatik. So permulaan nanti bila dia keluar, ada mula dia touch lah, dia touch untuk limit switch yang pertama ni. So nanti dia akan keluar, dia akan touch untuk limit switch yang kedua. So nanti dia cut off bekalan kat sini, dan dia akan masuk balik. Dia akan berterusan lah, keluar masuk, sampailah kita tekan button stop. So dekat bahagian litar elektrik ni dia ada masih lagi menggunakan start and stop button. Cuma kawalan dia kat sini lah. Kawalan untuk solenoid valve tadi kat sini. Solenoid A, solenoid B. So yang solenoid yang mengawal silinder lah ataupun piston silinder tadi, keluar masuk. Bahagian result kamu kena isikan lah macam biasa, apa dia punya keperluan untuk task 1 dan task 1, 2 dan 3. Kamu kena jawab soalan lah. Soalan ni nanti akan refer kepada amali yang kita laksanakan nanti. So kamu kena tengok lah secara detail lah, apakah jawapan-jawapan yang perlu kamu isikan berdasarkan kepada amali yang kita jalankan. Seterusnya ada lagi bahagian discussion. Kemudian conclusion. Senaraikan apa dia conclusion kamu lah. Kalau cukup ruang kena gunakan kertas yang lain. Bahagian appendix. Bahagian appendix ni yang pertama dia akan tunjukkan bagaimana kita nak setting set value pada counter. Ni dia punya ni lah. Saya akan tunjukkan secara praktikal. Dia punya step. Ni dia punya step. Bahagian ni kita nak, sebelum kita set value, kita kena pastikan semua feature setting ni kita buat untuk kita gunakan, sama ada nak gunakan timer ataupun juga counter. So dia punya device ni dia ada 2 mode lah. Sama ada kita nak gunakan sebagai counter ataupun sebagai timer, secara manual lah. Appendix yang kedua adalah berkenaan dengan bagaimana kita nak membuat pemasangan pada elektropneumatik. Tapi sebelum tu kita kena tahu bahagian-bahagian penting lah yang ada pada pneumatik. Kalau tengok pada gambar rajah ni,
Dia ada yang pertama ada air compressor lah. Ni compressor. So dia akan masuk kepada ataupun dia akan membekalkan apa? Angin tekanan angin kepada FRL unit. FRL unit ni adalah gabungan beberapa bahagian lah, bahagian filter, penapis filter, kemudian bahagian regulator. Regulator ni kita tetapkan lah berapa tekanan yang perlu ada ataupun yang perlu masuk pada sistem kita lah. Kat situ dia ada meter dia. Kat situ kita boleh tengok berapa tekanan yang kita nak setkan kat situ. Okay. Kemudian ada bahagian lubricator. Lubricator ni adalah bahagian penapis juga. Dia memerangkap minyak-minyak lah yang ada pada angin angin yang masuk masuk dalam angin dalam apa kompresor ni dia ada angin lah angin tu dia datang sekali dengan kotoran dan juga minyak so dia akan diperangkap oleh tadi filter dan juga lubricator lah perangkap minyak tadi. Okey, kemudian lepas daripada FRL unit kita akan salurkan tekanan kepada lain-lain komponen lah sama ada nak gunakan distributor ataupun kita terus sambung kepada solenoid valve ni. Okey, saya nanti akan tunjukkanlah macam mana pemasangan untuk sistem pneumatik ni.